Kalau tetamu rumah kita pun ada pantang larang, takkan tetamu rumah Allah tak ada pantang larang. Kalaulah tetamu Mekah, Madinah, kita panggil tetamu, kita buat ibadat betul-betul bila duduk di sana. Takkan kita jadi tetamu masjid, kita tak buat ibadat. Ni ada satu soalan dia bagi sini. Dia bagi soalan sini, kita Allah beri peluang untuk menjadi ahli masjid, solat berjamaah, membuat amal ibadah sepanjang berada di masjid. Alhamdulillah, ramai lagi di luar Allah tidak membuka laluan untuk hambanya menjadi ahli masjid, tetamu rumahnya. Masalahnya ada di kalangan kita, Allah dah pilih menjadi tetamu. Kita dah berada dalam rumah Allah, kita dah duduk dalam majlis agama pun, tapi tak pandai menghargai jemputan Allah. Ada kita yang rancak main game dalam handphone sewaktu ustaz mengajar dalam kuliah. Lepas solat tahiyatul masjid, terus scroll YouTube. Lepas baca Yasin, boleh berbalah WhatsApp. Yang berkelakuan ini bukan anak-anak, tapi yang sudah melepasi umur 40 tahun. Minta pandangan. Saya tukang baca. Ingat tuan-tuan pergi hantar dekat forensik pula. Cuba tengok ni siapa punya ni kesan siapa ni. Siapa yang tulis ni? Wallahualam. Lah jangan main-main tuan-tuan. Pakar forensik banyak ni. Wah, dia boleh check semua ni. Saya tukang baca. Sebab itu tuan-tuan, dia kena bezakan mana masjid, mana kedai kopi. Masalah ini akan berlaku bila menyamakan restoran dengan masjid. Sebab tu nak masuk masjid, dia ada peraturan dia. Bila masuk, ada tahiyatul masjid. Kedai kopi mana ada tahiyatul kedai kopi? Mayang apa, Mat? Tahiyat, kata dia. Dia betul kau, Mat. Duduk dalam masjid, niat i'tiqaf. Di kedai kopi, mana ada? Nawaitul i'tiqaf fi hazal mat'am lillahi ta'ala. Mana ada? Duduk di masjid ni, tuan-tuan, dia ada peraturan dia. Jangan kacau orang yang sedang buat ibadat. Ni duduk baca Quran, kita duduk himpit dia. Dia duduk baca Quran, kita duduk sebelah. Lama-lama dia tutup Quran, menyembang dengan kita. Dan yang baca Quran tu pun tak boleh baca kuat. Ya ayyuhalladzina, jangan. Duduk dan diam. Baca pelan-pelan. Dia tak boleh ganggu orang. Yang semayang tu pun tak boleh ganggu. Semayang sunat, Allahu Akbar. Apa ada ni? Tak boleh. Ustaz, kunci motor saya hilang. Menjerit pun tak boleh. Nampaklah anak kunci. Motor saya hilang. Siapa nampak? Siapa nampak? Itu pun tak boleh hentak. Apatah lagi menega pula. RM3, 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 RM2, RM2. Ini Upin dan Ipin ni. Ehsan ke apa ke nama dia? RM2, RM2, RM2. Tak boleh pergi menega dalam masjid. Dia ada peraturan dia. Dia bukan boleh bila imam baca khutbah, diam. Menyuruh orang diam pun tak boleh. Tu pun tak boleh. Padahal niat baik dah. Bising juga budak tu. Tu lagi hujan. Garanya tu siap. Nak suruh diam, buat syarat saja. Sebab tu, jawatankuasa masjid, kalau ada budak-budak diam, bagi dekat 10 orang. Tu, pelekat. Silent please. Tolong diam. Pergi kat muka dia, diam. Agak-agak melawan agak, bagi kad merah. Kenapa? Oi, tak faham bahasa. Kita nak suruh dia diam, rosak kita punya sembahyang. Rosak kita punya Jumaat. Apa itu? Yang tu tak apa. Melainkan kalau imam bertanya, kita boleh jawab. Imam bertanya. Dia baca khutbah, kereta alarm di bawah berbunyi. Bising, ganggu. Dia suruh Tok Bilal pergi tengok. Bilal, pergi tengok. Kereta siapa? Bilal pun naik. AAS 442. Bilal cakap, AAS 442. Dia mengumum, kereta AAS 442, kereta bunyi, tolong pergi mati. Maka tak mengapa Bilal tu bercakap. Sebab imam
Tanya pada dia. Ataupun imam tak bertanya, dia bercakap. Tiba-tiba je dia bercakap. Tengah khutbah. Sebab apa? Kipas tu nak jatuh. Dia duk tengok ke atas. Dia tengok kipas tu nak jatuh. Ini kalau jatuh, mau mati orang bawah. Tapi kalau aku bercakap, tak boleh. Biar je lah. Jatuh sungguh kipas. Putih kepala orang bawah. 2 putih kepala. 3 cedera parah. Wartawan mai temu ramah. Edisi siasat mai. Saudara nampak kipas tu nak jatuh. Saya dah nampak, tapi hari tu Ustaz Kazim pesan, waktu khutbah tak boleh cakap, saya diam je lah. Ini pun bengong kan tuan-tuan. Dia boleh cakap, bangun! Kipas nak jatuh! Boleh. Hukum dia harus bercakap. Banyaknya pantang larang di dalam masjid. Apapun, bila kita pergi Mekah, Umrah, Haji, kita selalu cakap, Allah yang pilih kita untuk datang ke Tanah Suci. Bilion yang datang, bilion umat manusia yang datang, kita je pilihan Allah. Kita dipanggil Duyufur Rahman. Petuahnya, ya Allah, sekarang kita buat ibadat lah. Sebab tu di Mekah, orang buat ibadat. Semayang tiap-tiap waktu di masjid. Setengah jam, 1 jam sebelum Jumaat, datang dah. Setengah jam sebelum azan, datang dah. Baca Quran, zikir. Semayang mayat, tak tinggal. Semayang mayat tak tinggal. Duk tunggu je. Ada mayat. Ada. Kenapa yang kita, bila pergi Mekah, Madinah, kita enjoy ibadat betul-betul? Sebab saya tetamu Allah, Ustaz. Habis tu kamu bukan tetamu Allah bila duduk dalam rumah Allah. Masjid ni apa? Masjid ni rumah Allah. Kalau kita datang, kita tetamu Allah. Kalau tetamu rumah kita pun ada pantang larang, takkan tetamu rumah Allah tak ada pantang larang. Kalaulah tetamu Mekah, Madinah, kita panggil tetamu, kita buat ibadat betul-betul bila duduk di sana. Takkan kita jadi tetamu masjid, kita tak buat ibadat. Takkan. Silap, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh datang masjid. Bukan semua orang boleh ibadat. Bukan semua orang boleh dapat jawatan dalam masjid surau. Hanya yang dipilih oleh Allah. Bersyukur kita Allah pilih. Maka bezakanlah mana masjid, mana kedai kopi. Mana waktu boleh main WhatsApp, mana waktu boleh tengok TikTok, mana waktu yang boleh kita buat, ada waktunya tak boleh. Jangan lalaikan hati daripada mengingati Allah. Apa dia masjid? Tempat mengingati Allah. Maka duduklah mengingati Allah. Ada orang yang duduk mengingati Allah, dia baca Quran. Ada yang duduk mengingati Allah, dia baca Quran melalui handphone. Sebab tu saya kata, kita jangan pandang buruk pada orang. Kadang yang dia baca tu ayat Quran. Kita tengok pada jauh. Dalam masjid pun main handphone. Tak tahulah. Aku juga bagus buka Quran. Bang, memang dia buka Quran bang, tapi dia buka dengan handphone. Yelah, bukalah Quran. Apa nak buka handphone? Quran kan banyak. Dia terkentut tadi bang. Dia malas lagi ambil wuduk. Malas. Sekejap dia tak tahan kencing. Sekejap dia kencing. Sekejap dia kencing. Dia kata, saya lagi aku nak ambil isyak. Tak lagi aku ambil wuduk. Sekarang aku nak baca Quran. Aku gunakan handphone. Maka tak payah ambil wuduk. Sebab tu kita, kalau hati kita baik, kita pandang baik. Tengok dia tu. Scroll apa tu. Dia scroll tentang hadis Nabi. Nampak? Tapi waktu ada kuliah, waktu ada ceramah, tu salah scroll. Tu salah buka handphone dah. Dengar. Waktu khutbah, janganlah tengok lagi handphone. Tumpukan perhatian. Ini nak semayang, duk main TikTok. Bila dah qomat, mat. Apa? Kawan tu dah Allah, apa? Berhenti lah. Yang ni yang tak mau ni. Kurang ajarnya kita.
Bila ada orang jumpa kita, makan dengan kita, ziarah kita, dia berbual dengan kita, kita duk main handphone. Tu nama dia kurang ajar. Kurang ajar. Kurang adab. Saya sekali hari tu makan dengan yang di Pertuan Agong. Saya, Permaisuri Agong, kemudian dua orang tua, Tan Sri apa, tuan-tuan tua orang lama. Saya seorang. Aku nak nyembang apa kan? Nak buat keluar handphone, tak atas meja, tak ada adab. Oh, susah hati. Duk bayar dah. Datang pegawai istana pula, Datuk Kazim. Tuanku panggil makan dengan dia. Tak apa kot, makan sini okey lagi. Makan sini okey lagi. Ni arahan tuanku. Oh, baik. Saya tahu dah. Memang tak boleh makan banyak dah. Ya Allah. Kalau makan hujung tu, puasa tu ada kawan nampak makan dengan tuanku pula. Dia tanya kat saya apa? Datuk umur berapa? Batik 48 tuanku. Oh, beta 80. Kita terbalik doa no. Oh, ramahlah pula Agung ni. Oh, lagi seronok makan. Oh, dia tak sombong tu almarhum Sultan Abdul Halim. Duk nyemah. Datuk suka menyanyi no. Dia tak suka dengar lagu-lagu P. Ramlee tu suka. Oh, no. Makan banyak pula tuan-tuan. Dah jadi geng. Tidak segan. Adab dia apa? Jangan letak handphone. Ni kita pergi kenduri duk main handphone tu. Sambil makan tu. Adab tu. Bayangkan kita dalam majlis ilmu. Lagi kena adab. Okey? Lagi beradab. Saya duk tengok masa di Masjid Nabawi. Ada Ustaz Indon mengajar. Ada Ustaz Arab mengajar. Waktu Ustaz Indon tu mengajar, ramailah orang Malaysia, orang Indonesia pergi. Bahasa Indon, ramai orang faham. Waktu Ustaz Arab mengajar tu, budak-budak Madinah pergilah, Ustaz-Ustaz Universiti Madinah. Tapi ada juga orang Melayu, duk hangguk-hangguk, dia ni faham kan? Yang saya rasa sedihnya, bila tak ada pengajian, ada jemaah-jemaah hak main semayang ni, duk lepak atas kursi. Kursi Tok Syekh. Tak ada adab. Walaupun dia bukan guru kita, dia duk mengajar Universiti Madinah ke apa ke, main mengajar Masjid Nabawi, kursi tu dia punya. Jangan duduk. Adab. Serupalah kita di masjid ni. Ni kursi ni, tok guru kita duk mengajar. Jangan main duduk. Duduk tepi tu kita pula duduk. Mat, tengok kipas tu kotor tu, Mat. Tak boleh. Adab dengan guru ni tuan-tuan, panggil nama dia tak boleh. Ustaz apa? Muhammad Sulaiman. Ustaz Muhammad. Ada Mak Sulaiman ada? Ada Mak Sulaiman ada? Mak Sulaiman. Mak Sulaiman dia panggil. Panggil dia Ustaz Muhammad. Dulu kita panggil dia Qadhi Sulaiman. Jangan panggil Leman saja. Pak Leman tu tak apa. Begitulah. Duduk, masjid, belajar, semua ada adab.